Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas pada hari ini kita akan masuk tajuk baru dan juga bidang baru. So, bidang reka bentuk. So, untuk tajuk dalam bidang reka bentuk ni terdiri daripada reka bentuk landscape, reka bentuk hiasan dalaman dan juga reka bentuk industri. Jadi awak boleh rujuk buku teks pada muka surat 47 dan seterusnya untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin benda yang baru adalah reka bentuk landscape dan reka bentuk hiasan dalaman. Kalau reka bentuk industri ni sebenarnya awak dah belajar untuk subjek RBT. Okey. Daripada tingkatan 1 lagi kita dah mula belajar cara untuk mereka produk industri. So kemungkinan saya akan skip lah kot reka bentuk industri sebab awak dah belajar. Okey, so sekarang kita terus pergi kepada reka bentuk landscape. So untuk pada hari ini kita akan tengok pasal sejarah perkembangan reka bentuk landscape dan juga prinsip reka bentuk landscape daripada aspek jenis landscape tersebut. Ada dua jenis iaitu landscape lembut dan juga landscape kejut. Peranan dan fungsi, prinsip dan elemen, konsep dan juga ergonomik. So kita pergi dulu apakah maksud landscape. Kalau landscape ni maksudnya hiasan reka letak di luar rumah. Okay, kalau dalam rumah kita akan belajar selepas itu, selepas tajuk ni lah. Okay, hiasan reka letak di luar rumah sama ada secara semula jadi iaitu tumbuhan, bukit dan gunung, tasik ataupun buatan manusia seperti bangunan, pergola dan juga gazebo. Pergola ni jenis bumbung yang tak ada atap yang diperbuat daripada kayu. Okay, selalunya orang buat pergola, lepas tu orang tanam pokok pada tiang-tiang pergola tu. Okay, kalau gazebo ni adalah pondok kecil ataupun wakaf Okay, pondok kecil dekat sekolah awak pernah dengar pondok kecil kan. Okay, itu kita panggil gazebo. So kita pergi kepada sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Jadi reka bentuk landscape yang terawal dikesan adalah di Taman Gantung Babylon Iraq pada tahun 600 sebelum Masihi. So ini adalah antara salah satu 7 keajaiban di dunia. Disebabkan Taman Gantung Babylon ni kalau awak tengok cara dia direka, penggunaan teknik pembinaannya dan mungkin teknologinya melampaui kemajuan teknologi pada zaman tersebut. Jadi kalau awak tengok zaman tersebut, walaupun tak macam kita ada komputer canggih semua, tapi masih lagi mampu untuk membina ataupun mencipta satu taman yang sangat ajaib, yang sangat mengagumkan daripada segi dia punya reka letaknya, daripada segi sistem pengairannya sendiri. Dan mengikutkan sejarah ni, sebenarnya Taman Gantung Babylon ni dibuat oleh raja pada masa itu untuk isterinya, sebab isterinya asalnya daripada sebuah kampung yang terdiri daripada kawasan yang ada tumbuh-tumbuhan hijau, ada sungai. Berbanding dengan Iraq ni, masa ni kawasan Mesopotamia, kawasan tandus, gurun, gersang, tak ada pokok hijau semua. Jadi disebabkan dia kesian dengan isterinya, jadi dia pun buatlah Taman Gantung Babylon yang seakan-akan seperti kawasan asal isterinya, kampung halaman isterinya. Okay, so dia buatlah Taman Gantung Babylon. Okay, so yang realitinya yang kita temui sekarang, yang awak lihat pada gambar tu lah, cebisan runtuhan Taman Gantung Babylon. Okay, yang gambar yang lagi satu tu, yang ini adalah dia punya istananya. Okay, istana raja pada masa itu. Okay, seterusnya, okay, reka bentuk landscape yang bercirikan Islam yang hebat yang ditemui awal adalah pada akhir abad yang ke-11, iaitu pada di Taman Alhambra ni Sepanyol. So masih ada lagi hingga sekarang dan masih lagi dijaga sehingga sekarang. So yang awak lihat ni adalah pelan Taman Alhambra. So
Al-Hamra ni terkenal disebabkan dia punya reka bentuk tamannya. Okey. So ini adalah dia punya istana kawasan keseluruhan Al-Hamra. Okay, ini adalah gambar pada masa sekarang ni lah. Okey, tapi tak ada terlampau berbeza dengan pada zaman itu, masih lagi mengekalkan ciri yang sama. Okey, dia punya struktur yang sama. Okey. So inilah dia punya tamannya. Okey. So selepas tu pada abad 15 dan ke-16 reka bentuk landscape pada ketika itu lebih kepada pemandangan, berkisar tentang pemandangan di Belanda. Okey. Dan pada abad yang ke-17 landscape klasik yang menggambarkan landscape Arcadia, iaitu tempat legenda Greek purba yang terkenal dengan keindahannya. So ini gambar waktu dahululah, dan ini adalah waktu sekarangnya. Okey. Ini Arcadia dulu dan ini Arcadia sekarang. Okey. Sekarang kita pergi pada reka bentuk perkembangan landscape di Malaysia pula. Okey, bermula seawal abad ke-14, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. So ini adalah model 3D yang dibangunkan semula. Okey, berdasarkan kajian diorang lah. Okey, bagaimana kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada zaman tersebut. Okey. Okey, kesan peninggalan penjajah Portugis, Belanda dan British di Tanah Melayu mewujudkan landscape berkonsepkan rekreasi dan juga kawasan lapang. Contohnya Taman Tasik Taiping di Perak, okey, yang dibina pada tahun 1880, Taman Botani Perdana Kuala Lumpur dan juga Taman Botani Pulau Pinang. Okay, dah mulai tahun 1970-an, reka bentuk landscape di Malaysia adalah lebih tersusun dan teratur. Jadi disebabkan apa lebih tersusun dan teratur? Disebabkan ada badan yang berkenaan yang bertanggungjawab untuk uruskan hal berkaitan landscape, seperti Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan juga Jabatan Landscape Negara. So, okey, dan juga ada penganjuran pameran ataupun pertandingan sebagai usaha untuk kita semarakkan lagi kesedaran dan kepentingan landscape dalam kehidupan rakyat. So contohnya kita ada buat penganjuran Putrajaya Floria, tiap-tiap tahun ada, tapi disebabkan sekarang ni COVID-19 dah tak ada dah. Okey, pameran orkid dan bonsai di Kuala Lumpur. Okey, kita pergi pada prinsip reka bentuk landscape. So prinsip reka bentuk landscape terdiri pada dua, landscape lembut softscape dan juga landscape kejo hardscape. Okey, untuk dalam landscape lembut, dia terdiri daripada elemen yang hidup seperti bunga, tumbuhan renek dan juga pokok. So tujuannya untuk sudah tentulah menjadikan landscape kelihatan cantik, ada aura dan mencerminkan perasaan penduduk. Okey. Dan landscape kejo ni pula terdiri pada elemen keras ataupun objek bukan hidup, contohnya kayu dan batu. So contoh strukturnya laluan, penjalan kaki, arca, air terjun dan juga elemen fizikal yang lain, mungkin jambatan, bangku, okey, dan sebagainya. So ni dua prinsip reka bentuk landscape. Okey, peranan dan fungsi landscape. Okay, daripada segi nilai estetika ni lebih kepada kecantikan. Okey, daripada segi pemandangan lah. Okey,
iaitu membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan. Mungkin bangunan tu ke batu keras, awak nampak keras. Jadi kalau kita tambah sikit pokok, air ke, jadi kita nampak, kita lembutkan bangunan yang nampak keras tu. Okey, mengelakkan kebosanan. Kita daripada segi ekonomi, okey, dan tentulah memberi faedah kepada negara dan masyarakat daripada segi rekreasi, kesihatan, pendidikan dan juga pelancongan, sumber ilham kepada pengkarya dan juga sumber pendapatan. So, sumber pendapatan ni mungkin kita masuk taman tersebut, kita kena charge berapa ringgit kan. Jadi duit kita beli tiket tersebut, itu menjadikan sumber pendapatan negara. Kita daripada segi fizikal, kita dapat kawal hakisan tanah, beri perlindungan ataupun teduhan, menyejukkan iklim, mengawal pencemaran alam, menjadi tirai dan dinding, mengarah kepada pergerakan imbangan ekologi. So, ini peranan dan fungsi reka bentuk landscape. Okey, pelan reka bentuk landscape boleh dihasilkan dengan menggunakan alatan seperti pensel teknikal, pen teknikal, pembaris, pensel warna, sesiku segitiga, sesiku T. French curve ni dia macam pembaris yang ada lengkung tu, stencil huruf dan juga template seni bina. So, bahan yang digunakan kertas surih dan juga kertas lukisan. So, kertas surih ni sebenarnya digunakan untuk lukis simbol pada atasnya dan ditekap pada kertas lukisan supaya kita tak payah nak lukis banyak kali. Okay, sebab elemen yang gunakan kemungkinan sama je. So, sebab tu kita guna kertas surih. Okay, so simbol yang ada di sini adalah simbol pokok, dan ini jenis pokok tinggi yang jenis banyak daun dan juga jenis ada banyak cabang berdahan. Itu simbolnya. Okey, lepas tu ni ada pokok jenis palma. Palma ni macam pokok kelapa. Pokok apa ni? Okey, pokok kelapa tu buat apa? Macam kelapa lah. Okey. So, rumput ni rumput, simbol rumput. Kalau awak tengok kat sini macam zigzag aja, guna garisan zigzag. Ini macam guna garisan selari. Okey, ini adalah lantai dan dinding. Dan juga pokok renik. Pokok renik ni maksudnya pokok rendah. Pokok rendah dan pokok yang macam kita boleh bentuk dia punya penggerakan dia ataupun bentuk dia. Okey, ni ada simbol pokok lain selain daripada dalam buku teks awak tu. Okey. Ini pula simbol pokok palma, simbol pokok renek, dan ini simbol landscape keju. Okey, ini untuk penjalan kaki ataupun penggunaan dinding bangunan. Okey, ini adalah simbol, samalah simbol, cuma yang ini dia tunjuk pelan daripada segi pandangan atas, dan ini daripada segi pandangan sisi. So, ini pandangan atasnya, sisinya beginilah pokok palma. Okey. So, yang ini dia punya tadi pokok renek. Ini ground cover. Ini rumput. Okey, rumput. Ini adalah batu. So, ini adalah pokok ya. Pokok hijau, pokok tinggi yang ada cabang. Ini jenis pokok rendah. Okey. Pokok renek lah ni, pokok renek. Okey, dan seterusnya. Okey, ini contoh reka bentuk taman mini. Pelan induk reka bentuk taman mini. So, ini adalah dia punya lorong penjalan kaki, jambatan. Ini adalah pondoknya ataupun kita panggil gazebo ke kan. So, ini kawasan lapang, kerusi dan pokok tinggi. Ini pokok palma, pokok renek. Okey. Ini adalah contoh selain daripada yang diberi dalam buku teks awak tu. Okey, ini kolam.
Okey, ada payung di tepi kolam. Okey, ini ada pergola ni. Nampak tak pergola? Itu adalah pergola ni, semua adalah daripada lukisan pemandangan atas ataupun kita panggil sebagai pelan. So ini ada simbol untuk dah pokok besar, yang pokok tinggi tu yang bercabang. Ini pokok renek sikit. Okey, ini pun dia ada dia punya pergola dia juga. Kalau awak nampak kat situ. Okey, ada pejalan kakinya. So ini pejalan kakinya dia guna susunan batu. Okey, seterusnya ini pun ada contoh selain daripada tu. Okey. Ini adalah kerusi lah, meja, kerusi. Ini adalah lantai. Ini pokok renek, okey. Pokok berduri. Pokok berduri bukan berduri apa daunnya. Daunnya macam ni bentuk jarum kan. Jenis tajam. Okey, pokok tinggi. Okey, dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada prinsip reka bentuk landscape. So dalam nota awak ni nanti awak just tulis dia punya prinsipnya sahaja. So dia punya penerangan ni awak tak payah tulis balik. Okey. So prinsip-prinsip yang kita gunakan ni sebenarnya awak dah belajar daripada tingkatan 1 lagi kan, kepelbagaian, keringkasan, penegasan. Bukan takat awak belajar dalam seni je tingkatan 1, sebenarnya awak dah belajar RBT bab 1 juga tingkatan 1. Banyak kali dah diulang-ulang sebenarnya prinsip dengan elemen. So seni dengan RBT sebenarnya tak berapa jauh sangat dia punya isinya. Okey, lebih kurang ni lah. Okey, jadi pada segi kepelbagaian, kontra adalah salah satu cara untuk menghasilkan prinsip kepelbagaian. Kontra daripada segi apa? Kontra daripada segi warna. Okay? Pengenaan warna mungkin hijau, merah. Kalau awak nampak situ, pink, hijau. Okay? Daripada segi kontra saiz, daripada segi kontra ketinggian dan sebagainya. So, kepelbagaian dapat diwujudkan dengan menggabungkan bentuk, jalinan dan juga kombinasi warna dalam landscape. So kita dah ada contoh kat sini. Ini adalah boleh nampak kepelbagaian daripada segi warna, daripada segi jalinan, bentuk. Okey. So prinsip seterusnya adalah prinsip penegasan. Penegasan ni maksudnya tumpuan ataupun fokus terhadap sesuatu elemen yang menarik dan menonjol dalam landscape. So kalau awak nampak dalam gambar tu yang paling menonjol sekali apa? Okay, kalau bagi saya yang paling menonjol sekali yang saya tengok gambar tu, saya terus fokus kepada this one lah, payung ni. Sebab payung ni apa? Payung ni warna merah. Dia lah warna yang paling terang sekali antara banyak-banyak warna dekat sini, dekat sini pula, kat situ. Ya. Okay, penegasan diwujudkan melalui satu titik fokus ataupun ciri-ciri istimewa seperti tadi kata warna. So bagi saya dekat sini penegasannya yang digunakan adalah warna. Mungkin juga daripada segi ketinggian sebab kawasan sekitarnya tidaklah menggunakan ketinggian yang sama dengan payung tersebut. Okey, bentuk, bunyi ataupun objek serta tanaman. So itu kita katakan prinsip penegasan. Okey, prinsip keringkasan landscape perlu ringkas dan menarik. Dan kalau keringkasan ni maksudnya kita guna elemen yang penting sahaja. Contohnya kita guna tumbuhan, ada elemen air di situ dan juga struktur binaan. Mungkin struktur binaan daripada segi ni, pejalan kaki, dia punya tembok untuk air terjun ni. Okay. So ini nampak dia punya keringkasan tapi masih lagi nampak menarik. Okey, prinsip imbangan. So, prinsip imbangan ni kita ada dua, iaitu imbangan simetri dengan imbangan asimetri. So, kat situ dalam gambar tu dah ditunjukkan secara jelas macam mana symmetrical balance. Maksudnya, kedua-dua belah kiri dan kanan adalah sama. Okey, kalau asymmetrical balance, kalau awak nampak kat situ, tidak ada kesamaan daripada segi kanan ataupun kiri. Tapi masih lagi ada dia punya tarikannya di situ. Okey. So ini tu. Okey, jadi ini adalah prinsip imbangan.
Okey, manakala prinsip irama pula merujuk kepada perubahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain secara berperingkat-peringkat menurut pandangan mata. Perubahan ni mungkin daripada segi ketinggian pokok tersebut, mungkin daripada pokok ni pokok tinggi, lepas tu rendah sikit. So awak nampak dia punya iramanya di situ. Ataupun mungkin tinggi rendah, jadi awak nampak iramanya seperti alunan. Okey, beralun. Penggerakan dia beralun. Okey, ataupun daripada segi struktur penjalan kaki ni sendiri, cara dia dibina. Okey, mungkin penggunaan garisan penggerakan yang mungkin yang lurus, mungkin yang bengkok, mungkin zigzag dan sebagainya. Okey, dan prinsip kesatuan iaitu kita gabungkan pelbagai elemen reka bentuk untuk mendapatkan satu konsep yang tertentu. So kesatuan ini dihasilkan melalui penggunaan prinsip dan elemen landscape secara berulang-ulang dan konsisten. So kalau awak nampak kat sini ada juga di sini ada berlakunya pengulangan elemen, okey, daripada segi jenis tumbuhannya dan juga jenis warna tumbuhan tersebut. Okey. So ini yang kita katakan sebagai prinsip kesatuan. So kita pergi kepada elemen reka bentuk landscape ada 4, iaitu tumbuhan, topografi, air dan juga struktur. So tumbuhan ni pemilihan tumbuhan tu sendiri bergantung kepada saiz dia, bentuk tumbuhan tersebut, warna dan juga jalinan, dan ada fungsi fizikal dan estetik dekat situ. Jadi awak boleh tengok balik apa fungsi fizikal, apa fungsi estetik. So topografi ni maksudnya keadaan semula jadi permukaan bumi yang terdiri daripada gunung, bukit, lembah, sungai, tasik dan juga daratan. So kalau buatan manusia, busut kecil, perigi, batas tanaman dan juga kolam. Elemen air. Elemen air ni kita masukkan dia sebagai elemen estetik. Okey. Fungsinya memberikan kesan nyaman dan ketenangan, dan mungkin juga boleh digunakan sebagai untuk kegunaan aktiviti rekreasi. Okey, contohnya kolam, pancuran air terjun. Okey, struktur pula diwujudkan bagi kemudahan dan keselesaan pengguna, contohnya lorong penjalan kaki, pagar, tembok, bangku dan juga pondok. Jadi dalam satu pelan reka bentuk landscape tu, kalau seboleh-bolehnya mesti ada 4 elemen ni, iaitu ada tumbuhan, topografinya, air dan juga struktur. Okey, kita kena pastikan ada 4 elemen bila kita buat reka bentuk landscape. Okey, konsep. Apakah konsep yang kita nak gunakan untuk landscape kita? So, ada 6 konsep dalam buku teks awak tu. So, kita boleh guna konsep landscape Melayu. Okey, kalau konsep landscape Melayu ni dia ada kait rapat dengan alam semula jadi. Okey, so bahagian halaman ada elemen buatan manusia, contohnya pagar dan juga wakaf, penggunaan elemen air, tanah dan tumbuhan jadi pelengkap untuk hiasan seni hiasan landscape Melayu. Okey, kalau konsep landscape Islam, kalau awak tengok ni bertitik tolak daripada konsep syurga. So kalau syurga kan ada air sungai yang mengalir di bawahnya, kan begitulah. Okey, konsep tersebut diekspresikan dalam bentuk taman yang teduh dengan tumbuhan dan air. Okey, konsep landscape Bali menekankan taman semula jadi yang berpaksi kepada keseimbangan antara Tuhan, alam dan sesama manusia. Tuhan ni sebab Bali ni kebanyakannya agama Hindu, dan banyak guna patung-patung kan. Dan kalau awak nampak ada suka buat tarian yang topeng yang seram-seram tu, ada gigi taring bagai, itu dia punya daripada segi konsep ketuhanan dia lah. So dia masukkan sekali. Okey, lepas tu konsep landscape Jepun menjurus kepada budaya dan amalan hidup Jepun. So dia punya fokus utamanya adalah alam semula jadi. So kalau alam semula jadi ni elemennya mestilah batu, air, tumbuhan, dan perhiasannya mungkin dia letak
Jepun pun sama juga letak dia punya berhalanya juga tak. Tak adalah berhala, tapi suka letak patung kan, patung-patung yang menggambarkan makhluk hidup kan. Jadi kalau kita dah ikutkan agama kita, kita tak boleh letak patung yang menggambarkan makhluk yang hidup ni, macam katak ke, burung ke, arnab ke, kucing ke. Kalau awak letak semata-mata fungsinya untuk perhiasan, tidak dibolehkan lah. Melainkan benda tu ada fungsi. Katakan mungkin dia bentuk kucing tapi dia ada lampu, so dia ada fungsi lain. Maksudnya fungsinya bukan setakat merias, tapi fungsinya untuk beri cahaya. Okay, konsep landscape Thai berteraskan tiada batasan. Saya pun tak tahu apa ke maksud tiada batasan ni. Reka bentuk landscape Thailand lebih kepada konsep ruang yang simbolik dan abstrak. So abstrak ni memang lah macam limit. Abstrak ni benda yang kita tak boleh nak baca sangat. Konsep landscape dalam persekitaran rantai menekankan aspek fizikal, mental dan sosial. Dan kemudian awak bolehlah pilih konsep landscape Inggeris. Kalau konsep landscape Inggeris ni mementingkan ciri-ciri yang bersih, rapi dan kemas, tapi masih kelihatan moden, menarik serta bergaya. So landscape-nya lebih ringkas, mudah tapi tidak membosankan. So itu antara 6 konsep yang kita boleh guna untuk mereka bentuk landscape, iaitu Melayu, Islam, Bali, Jepun, Thai dan juga Inggeris. Dan last sekali, ergonomik. Ergonomik ni maksudnya sains yang berkaitan dengan mereka bentuk dan mengatur sesuatu perkara supaya pengguna boleh menggunakannya dengan mudah dan selamat. Ini pun awak dah belajar RBT. Ergonomik. So kalau dalam bidang landscape, ergonomik ni maksudnya kajian yang berkaitan penyusunan ruang luaran dengan mengambil kira aspek penghadang suria, pencahayaan dan pengudaraan semula jadi. Dalam konteks keselamatan pula melibatkan efisiensi tempat kerja dan pekerjaan. Melibatkan dah ke belakang pula. Melibatkan juga alat dan bahan yang digunakan agar tidak mendatangkan kemudaratan dan kecederaan. Itu yang kita panggil sebagai ergonomik. Dalam gambar ni kita ada laluan pejalan kaki supaya memudahkan pengguna berjalan atas laluan yang selamat. Dan mungkin penggunaan tekstur pejalan kaki ni sebenarnya tidak licin. Jadi kita nak menjaminkanlah keselamatan pengguna dan juga mudah digunakan dan selamat digunakan. Itu yang dikatakan sebagai ergonomik. So dah habis tajuk reka bentuk landscape. So untuk aktiviti pada hari ni saya akan bagi dalam grup Telegram. So awak boleh siapkan nota ringkas pada modul dan awak boleh tengoklah aktiviti untuk pada hari ni pada dalam grup. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.